Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rafizi akan dedah sesuatu sampai adun pas di Kedah tersipu malu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tampil memberi respon terhadap ucapan seorang adun pas di sidang Dewan Undangan Negeri Kedah yang mendakwa kerajaan telah menekan atau menindas pembangunan The Greater Kedah. Rafizi dalam satu balasan ringkas berkata, dia akan menjawab dakwaan dilemparkan adun terbabit sambil memberitahu pihak itu akan tersipu-sipu malu. Nanti saya jawab sebab dah seru nama saya, insya Allah tersipu-sipu malu sebab bagi cerita separuh-separuh, kata Rafizi. Lain kali jangan buka pekung di dada sendiri, katanya di aplikasi X. Terdahulu, Adun Jitra Dr. Haim Hilman Abdullah dalam ucapannya berkata, negeri itu telah begitu lama menunggu kelulusan notis perubahan NOC dari Kementerian Ekonomi untuk pembesaran Taman Teknologi Tinggi Kulim High Tech PAK, tetapi belum diluluskan lagi. Katanya mereka ditekan sedangkan keluaran dalam negara kasar negeri itu berjumlah 51 bilion. Ia mengambil masa lebih 1 tahun hanya untuk seorang menteri, YB Rafizi, lihat perkara ini. Tanda tangan Tuan akan mengubah lanskap ekonomi negeri ini, katanya. Biar rakyat menjadi saksi melihat sebuah negeri kecil dengan 51 bilion GDP, tetapi kita tidak pernah tunduk kepada apa jua tekanan, katanya lagi. Wah, tapi Rafizi kata dia akan dedah sesuatu sampai adun pas di Kedah tersipu malu. Wah, kita tunggulah nanti apa pendedahan daripada Rafizi yang akan membuatkan ahli Dewan Undangan Negeri adun pas di Kedah akan menjadi tersipu-sipu malu. Tapi sebelum daripada itu, heboh dapat biskut dan mi segera saja. Penghulu PAS catu bantuan mangsa banjir sumbangan Khairul Awang. Sebenarnya saudara-saudara, ini ceritanya pada 3 Disember tahun ini. Heboh diperkatakan mengenai seorang penghulu PAS di Tumpat, Kelantan yang mengarahkan bungkusan bantuan mangsa banjir sumbangan usahawan tersohor Khairul Aming dibuka kembali dan diasing-asingkan. Akibatnya, mangsa banjir memberitahu mereka hanya mendapat biskut tawar dan mi segera saja. Kejadian yang didakwa berlaku di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Tumpat 1 Tular. Selepas rakaman video semasa pengasingan itu berlaku tersebar di media sosial. Pengalaman saya sebelum ini dekat PPS banjir, jikalau ada barang yang sampai lepas itu perlu diagihkan kad PPS, harus ditanda bahawa barang tersebut dah dapat. Tetapi di sini kad ditanda tetapi barang tak dapat. Saya dah bertanya kepada Tun Ngulu Lei, tapi dia beritahu bantuan dari Khairul Aming ini bawahan dia. Jadi sesuka hati dia nak buat macam mana, kata seorang mangsa banjir menerusi video klip yang tular itu. Rata-rata melahirkan rasa terkejut dan kecewa dengan tindakan penghulu berkenan, memandangkan tim KE difahamkan telah menghabiskan masa berjam-jam untuk membungkus barangan bantuan mangsa banjir. Ada pihak yang menyokong tindakan penghulu itu pula memberitahu bahawa barangan dalam bungkusan bantuan itu tidak sama banyak. Walau bagaimanapun netizen berpendapat penghulu tetap tidak wajar membuka kembali bungkusan bantuan itu, memandangkan KE sudah pun memberikan arahan jelas. Semalam tengok live dia KE, dia tak bagi orang yang dapat bantuan ini buka di situ. Dah dapat bungkusan bantuan buka di kemah. Ni kenapa tok penghulu ni buka balik? Tim KE dah bungkus elok-elok, kata netizen. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wan Faisal, ahli parlimen digantung, akhirnya bersuara pula tentang isu banjir. Bantuan banjir.
Kata Wan Faisal, beliau minta hubungi mereka sebelum wakil rakyat, sebelum hantar bantuan banjir. Oh, apa maksudnya ini? Jom kita belajar dulu apa yang dinyatakan oleh Wan Faisal. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal meminta semua pihak, termasuk badan bukan kerajaan, NGO dan pihak kerajaan sendiri, untuk menghubungi mereka sebagai wakil rakyat sebelum bantuan diserahkan atau disalurkan kepada mangsa banjir. Yang menjadi tanda tanya netizen ialah, berapa lama proses itu mau dibuat? Kalaulah melalui ini si anu dan dipanggil birokrasi, agak-agak sudah siap banjir, berapa lama baru dapat bantuan? Sedangkan bantuan banjir perlu disegerakan. Tapi tak tahulah apakah ini maksudnya oleh Wan Faisal. Beliau meminta supaya wakil rakyat kawasan terjejas banjir tidak dipinggirkan dalam mana-mana program bantuan kepada mangsa banjir. Dan netizen kata mau juga kredit, rupa-rupanya ahli parlimen ini atau ahli Dewan Undangan Negeri ini. Buat apa nak ambil kredit? Bagilah bantuan sendiri kalau nak kredit, kata mereka. Kalau tak ada duit nak bantu, diam-diam sajalah, kata mereka. Siapa suruh dulu ada MOU tak nak tanda tangan. Nah, sombong nak menerimanya. Sekarang bila tak ada peruntukan, mulalah pula mengatakan supaya ahli ataupun wakil rakyat kawasan terjejas banjir tidak dipinggirkan. Tapi ada netizen kata, buat apa pula nak melibatkan wakil rakyat tersebut? Ini katanya bagi mengelakkan berlaku pembaziran seperti makanan yang akan terbuang begitu saja jika bantuan itu diberi terlalu banyak. Bila masa pula makanan yang terlalu banyak boleh makanan terbuang? Seingat saya, tidak adalah berlaku makanan yang terbuang. Kalau makanan itu diberi, semua akan dimakan. Takkanlah siapa pula yang membazir, membuang-buang begitu saja. Jika bantuan diberi terlalu banyak, lagi banyak, lagi bagus, itu sepatutnya yang berlaku. Aduh, pening jugalah memikirkan pemikiran Wan Faisal ni kan. Dia kata mengelakkan berlaku pembaziran seperti makanan yang akan terbuang begitu saja jika bantuan itu diberi terlalu banyak. Aduh, orang mengharapkan lebih banyak, dia pula mengharapkan supaya tiada terbazir. Bagus jugalah dapat mengelak pembaziran. Tapi dalam soal apa yang dia katakan ini memang tak logik lah. Kalau ada mana-mana pihak kerajaan JKM, NGO atau NGI yang membantu, saya sorkan tolong hubungi wakil rakyat yang berada di sana kerana kami lebih mengetahui apa yang berlaku, katanya. Betulkah? Betulkah mereka lebih mengetahui? Ada yang baru-baru ini tular di media sosial, banjir di kawasan mereka pergi melawat pula di tempat lain. Itu tular. Tak tahulah siapa ahli-ahli wakil rakyat, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen yang melakukan itu. Banjir di kawasannya, tapi mereka pula sibuk ke negeri-negeri lain. Anda tahulah siapa kan? Anda boleh cari di TikTok, di YouTube, banyak tuh. Kadang-kadang kata Wan Faisal lagi, kita nak beri bantuan baguslah kerana kita nak mileage dan sebagainya. Tapi kita bagi benda yang terlalu banyak macam makanan, membazir, buang begitu saja. Siapalah yang membuang begitu saja? Saya pun tak faham. Jadi saya minta mana-mana pihak termasuk kerajaan tolong hubungi kami, kata Wan Faisal. Kalau kami tidak libatkan secara langsung, saya fikir kita akan membazir banyak sumber yang boleh digunakan untuk membantu rakyat, kata Wan Faisal. Pada masa yang sama, Wan Faisal juga merayu Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi peruntukan dana terus kepada mereka agar dapat mempercepat bantuan kepada rakyat. Ini lebih lucu lah kan, manakah tidak lucu kalau orang nak bantu, dia cuba pula nak meminta supaya dia dilibatkan. Tapi pada masa yang sama minta pula peruntukan. Kata membazir. Kami menuntut jasa baik Perdana Menteri, tolonglah sampaikan bantuan peruntukan terus kepada ahli parlimen yang berdepan banjir teruk, katanya. Tak perlulah. Kata netizen, tak perlulah. Tak perlu bagi kepada ahli parlimen PAS ini, ahli-ahli PAS pembangkang
Lebih baik serah kepada pihak berwajib, tak perlu melalui ahli parlimen, katanya. Kalau kita tak beri bantuan kepada ahli parlimen, kata Wan Faisal, mungkin perkara yang boleh diselesaikan dalam seminggu akan berlarutan sebulan kerana birokrasi. Hai, dia cakap karena birokrasi, dia pula yang cipta karena birokrasi. Aduh, peliklah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.